قولي اللهم افتح علينا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah yang saya muliakan pengurusi masjid Jumaat, EDP, imam-imam, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah pertemukan kita pada malam ini, iaitu pada malam yang mana apabila kita berada dalam satu majlis ilmu yang Allah janjikan, majlis ilmu ini adalah rawdatul min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang berada di masjid di antara maghrib dan isya, maka itu malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa hamba-hamba yang sedang berada di masjid, yang ataupun yang sedang berada di majlis ilmu. Akhirnya adalah yang dirahmati Allah. Tak lupa juga kita insya-Allah pada malam ini kita bersama-sama memohon doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah membantu saudara-saudara kita di Palestin, di Syria yang sedang bertolak sekarang, dan semoga kemenangan Islam makin hampir dengan kita, dan Allah memberikan pertolongan mereka kepada pertolongan mulia kepada mereka dan kepada kita semua yang sedang berada di dalam satu zaman, iaitu dalam satu era ataupun dalam satu fasa yang terakhir, iaitu fasa akhir zaman. Semoga Allah membantu kita dan Allah menjauhi diri kita daripada kemurkaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin ramai yang masih belum mengenali saya. Saya kenalkan diri dulu. Saya nama Muhammad Saleh Hamdi bin Muhammad Tuan. Asal Kuning sudah. Kalimah itu sekarang menetap di Bayangkari, Kuala Batam, dan sekarang mengajar. Pagi saya mengajar di Pusat Tadbir Alami dekat Sungai Pulang, dan sedang menurunkan pengajian buat pengajian 3 minggu di Kitab Pulau Pinang. Pengajian tempat pengajian yang terakhir di Damaskus, Syria. Malik balik pada 12 bulan, cuma tahu-tahu itu sudah ada 2 bulan punya, tapi tak nak tahu-tahu itu kena. Ya, cuma ada 2 tempat saja begitu. InsyaAllah mungkin minggu ni minggu pengenalan, minggu yang kata kita ni macam apa ya, insyaAllah mungkin lepas ini kita akan mula, saya akan membaca satu kitab, iaitu kitab Riyadhus Shalihin, iaitu taman orang-orang soleh. Kalau ini kita bahasa Arab ya, ada kitab ini juga. Kalau kita siapa yang boleh baca Jawi, dia ada satu kitab dengan ini. Kitab dia tak sebarang lah, Riyadhus Shalihin, tentang bagaimana ciri-ciri orang-orang yang soleh. Dalam itu adalah dia menceritakan, dia ambil daripada hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ambil, dia letak dalam satu kitab, dan dalam itu banyak tajuk-tajuk yang menerangkan bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang soleh. Kalau juga ni ada cetakan yang terbaru, yang saya tengok ada cetakan terbaru, adalah dia lebih mudah dibaca. Ini cetakan terbaru. Dia gabung, dia ada 2 jilid. Dia gabung pun jilid 1 dan jilid 2, dan kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang pada orang daripada fatwa ataupun salah seorang daripada mazhab Imam Syafi'i. InsyaAllah mungkin malam ini kita pengenalan, kita nak mengenali apa itu sunnah Nabi. Kadang-kadang sekarang ini ramai yang masih lagi jatuh Islam dengan sunnah-sunnah Nabi. Tambah-tambah masa bulan puasa ini ada satu kisah. Bulan puasa ini diceritakan oleh seorang sahabat, seorang kawan. Dia cerita orang yang tak faham sunnah. Apa yang tak faham ke mana maksudnya? Dia tak faham. Dia kata, dia baca satu hadis. Dia kata Nabi bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, walaupun dengan segelas air susu dan dengan
buah kamar, satu buah kamar, dia telah mendapat pahala orang yang berpuasa itu. Orang pakcik ini, dia ambil pada hadis tu. Masya Allah, dia memang pakar hadis. Dia ambil pada hadis tu, dan lalu dia tak berpuasa pada hari itu. Ustaz dia tanya lah, pakcik awak tak berpuasa? Pakcik tu dia awak, Ustaz tahu tak? Pakcik ni pahala banyak pada Ustaz, tak tahu tak? Kita apa heran, Ustaz tu heran, tak tanya apa dia? Awak pakcik pahala banyak pada saya? Macam mana pakcik tahu? Pakcik tahu, pakcik ni buat buka masa untuk orang berbuka. Nabi dah hafal dah. Nabi kata kalau barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapat pahala orang yang berbuka itu. Jadi pakcik masak untuk orang berbuka, pakcik dapat pahala yang banyak. Jadi pakcik tak perlu puasa. Oh, senang banyak lagi. Pakcik tak perlu puasa. Jadi pakcik masak, pakcik rasa supaya orang makan sedap, pakcik dah dikira, pakcik dah ambil dah puasa dia, pakcik dah banyak pahala. Jadi pakcik rasa pakcik tak perlu puasa. Ini adalah salah satu kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia tak memahami dengan hadis Nabi, dengan apa yang Nabi kata. Dia cuma ambil sekali dunia. Mungkinlah dia baca, oh, dia dapat pahala banyak, dia bagi makan, dia pun buat macam tu. Sedangkan kalau barang siapa yang tak berpuasa, barang siapa dia malah nak puasa, tetapi dia bagi makan, maka amalan dia tu memang sia-sia. Perkara dia buat, perkara yang sia-sia. Dia hanya, kalau dia bagi makan, bila di akhirat nanti pahala dia memang tak ada. Jadi kita ambil lah daripada hadis Nabi, kita nak menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Satu contohnya lain, kita tengok bagaimanakah Islam sekarang ini makin digelak, makin ditertawakan oleh orang ramai. Kita lihat bagaimana di bulan puasa yang heboh satu cerita tentang wanita Melayu Muslimah yang memakai tudung memarahi seorang uncle tua. Itu sangat memalukan bagi umat Islam. Kenapa memalukan? Kalau kita lihat tak apalah. Yang pertamanya yang memalukan, dia itu memakai tudung di bulan puasa tanpa ada rasa sabar dalam diri dia marah buat seorang pakcik tua. Dia tak menghormati seorang pakcik tua. Sedangkan kalau Nabi mengatakan, kalau Nabi mengajar kita di bulan puasa ni kena penuh sabar, tapi dia tak berapa nak sabar. Iaitu satu hal. Lepas tu masuk pula dalam radio. Tak apalah, bila masuk dalam radio, dia tanya pula, dia panggil pula uncle tu, uncle yang dimarahi tu. Uncle tu jawab mudah je. Uncle tu jawab, dalam agama kami tak diajar untuk memarahi orang, dan kami diajar untuk bersabar. Dalam agama kami iaitu Kristian. Allahu Akbar. Memang terkenal tak kalau ni. Orang Islam ni dia tak sabar, sedangkan apa-apa dengan iman, sabar itu baru beriman. Tetapi orang Kristian diajar bersabar. Itu yang menjadi satu keadaan kita perlu mencari bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana kita nak menjadikan Rasulullah itu sebagai idola kita. Kita nak jadikan apa yang Rasulullah buat itu sebagai amalan harian kita. Kita tak terlepas daripada amalan-amalan yang Rasulullah buat. Semua kita nak buat. Semoga kita nak jadi macam itu. Kita apabila kita bertemu dengan seseorang, kita nak tiru adab Rasulullah. Yang pertama, kalau kita nak masuk lagi, insyaAllah kita akan masuk. Ini saya terang secara ringkas bagaimana kita nak memahami sunnah Rasulullah. Kadang-kadang orang baca hadis, dia tak faham apa itu maksud hadis yang sebenar. Kalau kita nak mendalami ilmu hadis, ilmu bagaimana kita nak menjadi seorang yang soleh, seorang yang betul-betul orang yang beriman kepada Allah, ikutlah cara Rasulullah. InsyaAllah kita dah termasuk dalam cara Rasulullah, kita dah termasuk dalam golongan-golongan orang beriman. Dalam kita nak memahami sunnah dia ada tiga. Yang pertamanya sunnah wajib. Apa itu sunnah wajib? Sunnah wajib iaitu apa yang Allah kata, Nabi pun kata. Sebagai contoh dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah kullun amana billah, itu beriman dengan Allah,
dibantu Rasul, ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi pun ada. Dalam hadis Nabi menerangkan bunyian Islam ala khamsin. Islam ni tegak di atas 5 perkara. Yang pertamanya asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya dekat situ ada keseimbangan daripada Al-Quran dengan hadis, dia menjadi satu perkara yang wajib, iaitu sunnah yang wajib. Maksudnya kalau kita tinggal sunnah yang wajib itu, kita apa? Boleh jatuh kafir dan juga jatuh kufur kalau kita tinggalkan. Itu sunnah yang wajib. Yang keduanya, sunnah yang sunnah. Sunnah ini ialah perlakuan Nabi Muhammad SAW, perlakuannya ataupun perbuatannya ataupun dia percakapan, itu sebagai sunnah. Dan sunnah yang kedua, sunnah yang menjadi sunnah Nabi yang menjadi sunnah kita ikut apabila kita ikut, menjadikan dia satu perkara yang sunnah kita lakukan. Tak wajiblah, ini yang perkara yang menjadi sunnah. Yang seperti apa? Seperti contohnya kita Nabi itu malam-malam Lailatul Qadar kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan bertadarus, memperbanyakkan bersolat hajat dan sebagainya. Itu sunnah. Perkara sunnah Rasulullah, sunnah perkara ataupun perlakuan Rasulullah yang menjadi sunnah bagi kita untuk ikut. Itu yang kedua. Maksudnya kalau kita tinggal pun tak apa tu. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kita tinggal, kita tak dapat apa. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, sunnah Nabi ataupun perlakuan perikutan Nabi, sunnah Nabi yang haram kita ikut adalah seperti Nabi kami 10. Itu memang haram kita ikut. Kita tak nak ikut. Itu hanya khas untuk Nabi sahaja. Jangan kita ikut lah. Tak kira jadi ayam kuih. Kahwin ke 10 kan lepas. Dia kata, tanya Ustaz, kita kena kahwin 10 kan? Nabi kahwin 10. Itu khusus untuk Nabi. Khas untuk Nabi. Allah bagi kat Nabi saja Allah tu. Kat kita tak ada yang dia buat. Kat kita Allah bagi 4 yang satu pun dia nak jaga. Satu pun pening nak jaga 4. Allah bagi mampu, insyaAllah dia teruskan. Itu sunnah yang haram kita lakukan. Ataupun keadaan Nabi, cara kehidupan Nabi yang haram kita lakukan ialah seperti kahwin 10, Nabi kahwin 10 kita tak boleh. Itu adalah sunnah. Kalau kita ikut segala apa yang Nabi kata, kita ikut apa yang Al-Quran sebut, dalam Allah sebut, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, semua kita ikut, maka kita dah boleh tergolong dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi, 2 perkara yang tidak akan membuatkan orang itu sesat. Apa yang pertama? Yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya ialah hadis Nabi, iaitu cara kehidupan Nabi, sunnah Nabi dan sebagainya. Itu dua ni kalau kita ikut tak akan lari. Dalam satu kata-kata daripada Syekh Muhammad Abdul, seorang Arab Mesir, dia kata kita nak lihat bagaimana Islam sekarang ini. Kita nak lihat bagaimana keadaan Muslim sekarang ini. Dia kata bukan. Yang pertama, kalau kita ikut sunnah Nabi, kita lihat bagaimana nak disebutkan bahawa sunnah Nabi itu adalah yang terbaik. Dia kata apabila dia pergi ke negara barat, dia kata dia melihat bagaimana di negara barat itu Islam ada tetapi Muslim tak ada. Mereka mengikut cara sunnah Nabi, mereka mengikut apa yang Islam ajak, apa yang Nabi ajak, semua mereka ikut kat negara barat. Tetapi mereka ni tak beriman kepada Allah. Dan dia kembali ke negara Arab, dia kata di negara Arab ni aku melihat, dia kata aku melihat bagaimana Muslim ada, Islam tak ada. Islam memang tak ada langsung di negara Arab, dia kata. Tapi Muslim banyak, memang kita jumpa, memang Muslim saja, tapi Islam tak ada. Yang dimaksudkan bahawa sebenarnya apabila seseorang itu dia tidak berpegang untuk dengan sunnah Nabi, dia tak berpegang untuk dengan Islam yang sebenar, maka dia pun dah tergolong macam umat-umat yang tak ada iman. Sebagai contoh negara. Kalau kita siapa yang menafik negara Arab, kita kalau macam kami di Syria memang kenal sekali juga. Yang pertamanya yang kita lihat bagaimana disebut dalam Syekh Muhammad Abdul yang kata sebut negara Arab tak ada Islam yang tak ada ketika mana Rasul hadis dengan disebutlah negara Arab kalau buat Rasul, insya-Allah nombor 1. Kita duduk kita masuk kat airport, kita duduk kat depan immigration dia. Duduk, kita nak bagi pasport untuk dia job. Kita nak bagi pasport untuk dia job, tiba-tiba duduk tunggu 9 jam. Padahal kat belakang
kalau kata belakang kita tak ada 20 rumah, patut orang itu 20 tu sampai pun tak dapat. Kita pun tengok pandang tengok rumah-rumah yang dalam pasport dia agak terbalik ni. Kalau rakuk memang cukup dahsyat kalau tinggal Arab. Terbalik ni. Anak masuk pun ke, masuklah. Yang penting duit ada, sampai kan. Buatlah apa saja. Negara. Cubalah kalau kita pergi ke negara barat, kita pergi ke airport je kat immigration. Nak lepas tu, Allah. Tengok-tengok ada janggut, tak lepas tak. Siap dia kata ni, oh, hang silakan menjaga. Dia cek, anak bagi rakah memang tak ada. Memang payah kat negara orang putih. Sebab itulah jadi masalah. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad Abdul kata ni. Dia kata kalau kata umat Islam yang tak berpegang dengan sunnah Nabi, tak berpegang dengan Islam yang benar, habis hancur satu negara. Tetapi kalau kita pergi kat negara barat, dia macam berpegang, tapi dia pun tak berpegang dengan ajaran Islam. Cuba kita lihat bagaimana mereka menghormati ibu bapa. Sedangkan Nabi pun hormat ibu bapa, hormat orang tua, sayangkan orang muda, hormat orang tua, kasihkan anak-anak. Semua orang mungkin buat. Sampai dah terlalu sayangkan anak-anak, sampai nak berkan tetapi itu bagaimana mereka terlalu menjaga hak seorang manusia. Tapi kalau pergi kat negara Arab, lain pula jadi. Sedangkan Nabi turun di negara Arab, Nabi turun dalam bangsa Arab, tetapi bagaimana mereka tak boleh menjadi macam itu? Sebab mereka ni terlalu ta'afur. Mereka ni terlalu lihat, terlalu kuat sangat dengan ta'afur mereka. Mereka dah tolak Islam ke belakang, dah tak nampak Islam. Tetapi kat negara barat dia nampak bahawa semuanya peraturan Islam adalah peraturan yang sebenar, peraturan Islam adalah peraturan yang terbaik. Tetapi kami memang tak akan mengikut ajaran Islam. Itu sahaja masalah. Itu sahaja yang menjadi masalah bagi orang-orang barat. Mereka tak mau beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Hal ini semua dia boleh ikut. Semua dia boleh ikut. Cara bagaimana menjaga kebersihan dia boleh ikut. Cara bagaimana mereka ni nak minta ambil, mereka nak bersedekah. Mereka mana yang baru ni keluar dalam satu status yang saya baca, Perdana Menteri Sweden, Perdana Menteri Britain, dia kata semuanya umat Islam, sedekah umat Islam di bulan Ramadan adalah yang terbaik. Dia pun dah nampak dalam satu. Tetapi kalau kita pergi ke negara Arab, dia tak nampak satu. Sedekah mereka kurang. Kan kata rumah tu nak ada sedekah, tetapi mereka tak mau menggunakan satu situasi, satu keadaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tak belajar. Sebab itulah kita nak belajar, jadilah kita orang yang berilmu, supaya kita ni dapat keberkatan ilmu Allah, dapat keberkatan daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan kita dapat menjalankan kehidupan harian kita ini dengan penuh sunnah Nabi, dengan penuh kehambaan kepada Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu daripada segi sudut, daripada sudut sunnah yang mana kita akan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan kita nak menjadi orang-orang yang saleh, dan kita nak supaya Allah memberkati kita, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, supaya Allah nak, supaya kita mohon kepada Allah supaya apabila orang melihat Islam, orang akan rasa nurut, orang akan rasa hormat kepada Islam, orang akan rasa Islam adalah yang terbaik. Itu yang impian ataupun cita-cita setiap orang Islam yang berada di mana saja, semua Islam dia nak orang buat. Sebab kalau sekarang ini Islam dinampak sebagai penggana, Islam dinampak sebagai seorang yang tiada adab. Ada pernah di Mesir sekali, ketika mana seorang orang Muslim dia berjalan dalam kawasan pasar, tiba-tiba beg dia jatuh. Orang Muslim ni beg dia jatuh. Kenapa? Bila beg dia jatuh, seorang Arab dia nak mangkit, belum ambil lagi. Seorang Muslim kata apa? Orang Muslim kata, kita tak buat lagi, kita tak buat lagi. Dia kata itu, dia nampak sebagaimana Islam itu adalah pengganas. Dia nampak Islam adalah sebagai seorang yang berjalan penuh rumah.
Sampai dia takut tu. Padahal kawan Arab tu nak angkat, nak ambil duit dia bagi kat dia. Dia kata, tak, aku minta maaf, aku tak baik. Dia takut pasal dalam diri. Apa dia nampak dia seorang Islam, dia nampak dia seorang yang berjambang, dia nampak dia orang yang pakai kafir, mereka akan jauhkan diri mereka dari kita. Apa cakap tu? Apa tu orang tu sekali dari Islam di mana? Di mata masyarakat, di mata dunia. Jadi kita tak mau jadi macam tu. Kita tiru cara Rasulullah. Dalam satu kisah, ketika mana Rasulullah berada di dalam masjid, seorang Badawi, seorang Arab Badawi yang kencing di penjuru masjid. Apa keadaan Rasulullah? Apa Rasulullah buat? Ini kita akan tanya. Apa Rasulullah buat? Rasulullah tak apa? Rasulullah tak panggil sahabat-sahabat, lagi habis pukul dia. Rasulullah tak ajak macam tu. Rasulullah ajak macam mana? Rasulullah kata, wahai sahabat, Muhammad, dan ni ambil satu tembok ayat yang penuh, tuang kat atas ikut tidak, okey dah cukup. Tak perlu menghabis tamu-tamu dia, pergi baju-baju dia, dapat kata dia. Sebab apa? Apabila kita melupuri satu keadaan dengan cara kemarahan, dengan cara pukulan dan sebagainya, maka penyelesaian tak akan dapat. Ambillah cara, apabila jadi macam tu, kita gunakan penutupan bagi orang nampak bahawa semuanya Islam ini sangat lembut. Islam ini sangat-sangat menjaga kehormatan orang. Kita nak macam tu. Saya pernah jumpa dengan seorang ustaz. Seorang ustaz ni, jenis mereka terbaru lah. Mereka baru. Maka benda titi yang terbaru. Memang baru mereka dah bergerak dalam tempoh 2 minggu. Tiba-tiba, seorang makcik Cina main langgar belakang. Kemik tu, dia tak apalah, lepas-lepas tu, apa dia buat? Kalau ingat tu, dia nak turun bawah. Dia turun dengan senyuman. Dia pergi kat makcik tu, dia tanya anti Cina yang makcik langgar tu Cina. Dia tanya Cina tu, anti okey ke? Ada apa-apa yang cedera tu? Tak ada. Anti tu dengan penuh rasa senyuman, taklah rasa takut. Sebab dia tengok seorang ustaz ni turun dengan senyuman. Walaupun mereka kemik mana pun turun dengan senyuman. Itu cara Islam ajar. Cara orang yang beradu apabila menghadapi satu keadaan, satu situasi yang cemas, satu situasi yang nak membuatkan dia marah, dia senyum. Turun dengan senyuman. Supaya apabila dengan senyuman akan mendapatkan keharmonian. Kalau kita turun dengan kemarahan, habis lagi pertama buruk keadaan. Jadi nak eloklah keadaan tu. Sebab turun dengan kemarahan, turun dengan senyuman, makcik tu pun okey, semua okey. Ustaz ni kata kat makcik tu, okey makcik, tak apa makcik, saya memang ini dah menjadi takdir lah, tak apa makcik, kita buat report ni dan sebagainya, tak perlu dengan apa, nak kecoh-kecoh benda. Sebab tu, lupalah kalau orang yang tak berilmu, orang yang tak tahu cara Rasulullah nak menangani masalah, apa dia buat? Habislah suami makcik tu dah syak dalam lapan tu. Dia jadi beriak dengan cik dia kata. Kena tu, kalau kena pecah boleh, tak kena calak sikit pun dah marah habis lah. Bagaimana kita nak tiru cara Rasulullah? Bagaimana orang kafir, orang-orang yang bukan Islam nak menampakkan orang sebenarnya Islam ini adalah indah. Sebab Islam ni mudah, Islam ni indah. Orang yang mengharu-harukan Islam adalah orang-orang yang tak pernah nak mengikut cara Rasulullah, orang-orang yang tak pernah rasa dalam diri dia nak mengikut ilmu, orang-orang yang tak pernah rasa dalam diri dia bagaimanakah Rasulullah nak menangani setiap masalah yang datang. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Bukan kita nak kata kita tak beriman, kita pun beriman juga. Bagi kata Ustaz, tadi betul-betul orang beriman tapi tak beriman tak, kita beriman. Setiap manusia yang takut kepada Allah, setiap manusia yang mengikut cara Rasulullah, setiap manusia yang letakkan Allah segala-galanya, maka dia adalah orang-orang yang beriman. Maka dia juga adalah tergolong dalam orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Hadirin hadirat yang Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia menerangkan banyaklah tentang takut kepada Allah. Bagaimana kalau seorang hamba yang takut kepada Allah, dia ambil melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dia ambil dari hadis itu dan dia menerangkan
dia menceritakan pengajaran dan sebagainya, semua dia menceritakan dalam hadis ini, dalam kitab hadis ini. Jadi bagi kita yang nak mengikutinya, yang nak mengikut cara kehidupan Rasulullah, mungkin kita boleh membaca dengan penuh penghayatannya, ikut cara. Lepas kita tahu, kita ikut. Lepas kita dapat satu-satu ilmu, kita ikut dan kita sampaikan kepada orang lain. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalat. Apabila matinya anak Adam, setiap amalan dia, semua amalan dia akan terputus, akan kita sebutkan dalam bahasa kita, semua amalan dia akan hilang kecuali pada 3 saja. Yang pertamanya, kalau kita mafhum daripada hadis ini, yang pertamanya daripada sedekah jariah yang kita buat, yang kita lakukan sedekah jariah, yang lagi mana sedekah jariah itu berjalan. Macam pada contoh kita mewakafkan tanah, sebagai contoh kita memberi sedekah untuk membina masjid, dan sebagai contoh yang lain kita membantu anak-anak yatim dan sebagainya. Selagi mana mereka ini berjalan, selagi mana macam masjid ini ataupun tanah yang kita wakaf ini, lagi mana ia bergerak ke arah kebaikan, maka pahala yang kita buat itu akan sampai ke hari kiamat. Itu daripada sedekah jariah. Yang kedua, daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat macam mana? Ilmu yang bermanfaat apabila kita dapat satu ilmu. Contoh, sebagai contoh kita katakan, kita lihat, sebab saya lihat sekarang ini kalau di masjid-masjid, kalau tambah di masjid kampung-kampung masjid kurang kemudahan. Sebagai contoh kita lihat, apabila di dalam satu kelompok, mereka boleh kadang di semua kat ini kelompok, kadang patah kelompok, satu kelompok. Sedangkan dalam Islam Nabi menyuruh kita luruskan saf, penuhkan saf dan sebagainya. Nabi menyuruh kita buat dulu. Sebab apa? Barang siapa yang memisahkan saf, maka dia hina daripada rahmat Allah. Baik, itu kita kena menjaga. Tentang saf pun kena menjaga. Nak dapatkan kekhusyukan dalam sembahyang, jagalah saf kita. Jagalah saf. Janganlah kita apabila kat depan ni imam makmum elok Allah mana kita ni duduk tuan-tuan kontak berjamaah dengan imam, tapi kita duduk belakang sekali. Kita memisahkan saf kita. Kita memisahkan saf sebab kata malah dah duduk sebelah abang ni tak larat lah. Malah dah duduk sebelah dia ni tak larat lah. Kita merasakan begitu, kita memisahkan saf, maka kita dah hilang daripada satu rahmat Allah. Kalau siapa yang menjaga saf, dia masih lagi berada di dalam rahmat Allah. Allah memberi rahmat kepada orang yang menjaga saf mayang. Itu daripada ilmu yang bermanfaat. Kita pergi tegur, kita pun kita kata kepada sekarang ini Allah merahmati orang yang menjaga saf, marilah kita masuk sama-sama dalam saf. Maka orang tu pun ingat apa yang kita harap dia. Dia pun bila jumpa keadaan dia pun betul-betul sampai dalam hari kiamat. Apa yang kita sampaikan satu, walaupun satu benda, kita sampaikan itu, dia tu sampai kiamat. Pahala yang kita sampai itu, ganjaran yang kita sampai itu, kita akan dapat sehingga di hari kiamat. Itu yang kedua. Dan Abu Hadirat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh inilah yang banyak membantu kita. Tambah-tambah kalau sekarang ini timbullah banyak-banyak bagi tahu pusat-pusat takfir ataupun mahat tahfiz Al-Quran, hantarlah mereka ke sana. Sebab apa? Apabila mereka ni menghafal Al-Quran banyak 30 juzuk, maka dia boleh tarik 10 orang untuk ahli keluarga. Bagi contoh, kita ni mungkinlah, bukan saya kata oleh mungkin saya punya kurang amalan. Tiba-tiba anak yang kita lahirkan itu hafal Al-Quran, dan di hari akhirat nanti apabila dihitung dia amalan, tiba-tiba kita ni dah hampir nak masuk ke neraka. Allah lihat sesungguhnya tidak ada anak yang seorang menghafal Al-Quran, maka anak itu dia menarik ahli keluarga dan seorang yang keluar. Lagi mana ahli keluarga itu tak syukur kepada Allah, tak syukur kepada Allah. Itu anak-anak yang soleh itu daripada segi orang menghafal Al-Quran. Anak-anak yang soleh yang terlainnya, apabila ibu bapa ataupun mak atau orang yang mati, dia boleh mendoakan anak-anak yang soleh. Doa dia
adalah dimampukan oleh Allah. Yang mana tak melakukan maksiat dia menjaga imannya, dia menjaga ketakwaan dia. Apabila dia berdoa, doa itu sampai kepada ibu bapa. Sebab apa? Dan Nabi janjikan, memang amalan-amalan ini tak akan terputus daripada anak Adam. Daripada kita, 3 amalan yang Nabi janjikan ini tak akan terputus. Jadi didiklah anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Jagalah mereka. Memang Allah janjilah. Memang Nabi pun janjilah kita. Supaya apabila kita berada di dalam kubur nanti, kita merasa tenang. Sebab apa? Anak kita menunaikan solat, anak kita menutup aurat dengan sepenuhnya, anak kita bersedekah, anak kita tak pernah lupakan doa dalam doa dia, Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina wa li walidaina. Doa ibu bapa kami ini dia tak pernah lupa dalam doa dia. Maka itu beruntung ibu bapa yang duduk dalam kubur itu, dia mendapat rahmat Allah hanya dengan kerana doa anak-anak. Itu yang kegembiraan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukannya kegembiraan dengan harta benda di dunia. Mungkinlah terjadi harta benda dia tanam dalam, ada seorang Cina ni, dia kata kepada anak dia, harta aku nanti semua harta dia tak mau ikut makan, masuklah dalam kubur. Supaya dia boleh gembira dengan harta-harta dia. Nak kena azab juga. Tapi kalau bagi orang yang beriman, kegembiraannya ketika mana dia dalam kubur, dia dirahmati Allah, kuburnya dipuaskan oleh Allah, dia tak diganggu oleh siapa-siapa, sehingga mana hari kiamat nanti, ketika mana tipan mahsyar, tipan Allah kata bangunlah untuk dihisab amalan-amalan, masa itu dia akan kata kepada Allah, dia akan kata kepada malaikat yang mengejutkan dia tu, dia akan kata, siapa yang mengejutkan kami? Kami tengah sedap tidak nak begitu. Kita nak macam tu. Kita tak mau jadi manusia apabila dikejutkan di dalam kubur, mati kami nak hisab, Allah nak hisab berapa? Dia akan jawab kepada malaikat, jangan hisab kami nak kembali ke dunia, kami nak buat amalan-amalan baik. Kita tak mau itu. Supaya kita ni menjadi orang-orang yang berjaya di hari akhirat, menampakkan syurga Allah di hadapan kita. Kita nak apabila di padang mahsyar nanti, apabila kita nak lalu siratal mustaqim, kita tak mau siratal mustaqim pipi itu terbelah, selai rambut terbelah dulu. Ataupun kita tak mau pipi itu menjadi tajam sebagaimana tajamnya sebilah parang ataupun pedang. Kita tak mau. Kalau tajamnya pipi siratal mustaqim, kita bijak bawah tu neraka, bijak masuk neraka, Allah akan bijak jatuh. Itu tak sampai lagi kepada masyarakat, belum dihitung lagi amalan kita, dah kena lah. Sebab itulah kalau siapa yang rajin pergi Mekah, ataupun siapa yang rajin di Mekah lah, kalau kita lihat poni-poni Arab, apabila dia membaca Fatihah dalam sembahyang dia, mereka menghayati ayat-ayat Al-Quran. Sebab itulah jangan tinggalkan sembahyang. Dalam suratul Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah, bantulah aku nak menuju siratal mustaqim. Sebab itu kalau Syekh Syarah dia akan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Dia akan baca. Sebab apa? Dia menampaklah bahawa sebenarnya kalau Allah tak bantu dia nak menghadapi siratal mustaqim, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang tak akan memahaminya, dia akan buat sambil luar dia semayang. Dia tak nampak bahawa sebenarnya dalam Fatihah itu ada doa, dalam Fatihah itu ada pujian kepada Allah, dalam Fatihah itu ada harapan kepada Allah, supaya kita tak tergolong dalam golongan orang yang sesat, orang-orang yang tak bertakwa kepada Allah, kita tak mahu. Orang-orang yang menolak hukum Allah, kita tak mahu. Kalau betul-betul orang itu adalah orang-orang yang bersembahyang, orang-orang yang menghayati Fatihah yang benar, maka dia akan nampaklah, dia akan tahu bahawa sebenarnya Fatihah itu. Hadirat yang dirahmati Allah, itu yang ketiga yang terakhir, anak-anak yang kuat. Jadi hari ini atau
memperbanyakkan doa kepada Allah. InsyaAllah depan ini bila kita ada baca kitab beliau ini, kita kata tadi kita akan ikut cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah cara kehidupannya, supaya kita nak menjadi tidak tersesat di dalam kehidupan, ataupun kita tak terlari langsung. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Tak payah. Memang orang kata apa? Tak nak ikut cara Rasulullah mudah tak? Tak, sebenarnya cara Rasulullah dah paling mudah. Cara Rasulullah dan mengajak memang paling mudah. Apa yang salah satu cara paling mudah? Kalau kita lihat ini memang terjadi